Hai dan Assalamualaikum. Saya Aiman daripada Fish Training Center. So pada hari ini saya akan membuat tutorial tentang cara-cara memasukkan unsur visual ke dalam slide menggunakan Microsoft PowerPoint. So, tajuk pertama kita pada hari ini adalah memasukkan transisi ke dalam slide. So, untuk memasukkan transisi ke dalam slide, anda hanya perlu memilih slide terlebih dahulu. So, selepas itu, anda nampak ribbon ni. So, anda pilih kepada menu transition. Dan di sini anda ada beberapa tab, iaitu preview, transition to the slide dan timing. So untuk memasukkan transisi, kita boleh pilih di sini. Ini adalah option dia. Jika anda tekan di sini more, di sini anda boleh nampak banyak kategori transisi seperti subtle, exciting dan dynamic content. So subtle ni biasanya digunakan untuk presentation yang biasa. Exciting ni lebih kepada transition yang 3D. Dynamic content ni juga biasa digunakan. Sebagai contoh, subtle ni kita boleh tekan je di sini. Jika saya pilih fade, jika anda ingin preview, tekan je preview. Nampak dia akan buat transisi tersebut. Okey, sebagai contoh lain, jika saya tekan exciting, okey, saya tekan ni peel off dan tekan saja preview. Nampak dia lebih kepada 3D transition dia. Banyak lagi option yang lain. Anda boleh cuba sendiri transisi mana yang sesuai. Sebagai contoh, jika presentation tu lebih kepada professional, anda tidak digalakkan menggunakan exciting. Selalunya orang akan guna subtle je. So selepas itu, dia ada dua cara untuk preview transition ni. Sebagai contoh, anda boleh tekan di sini preview, ataupun di bintang kecil ni anda boleh tekan saja. Nampak dia akan play transisi itu. Okey, untuk slide lain anda juga boleh pilih je transisi mana yang anda perlukan. Sebagai contoh, saya ambil dah kan tadi push untuk transisi slide 1. So untuk slide kedua saya boleh pilih juga transisi mana yang saya nak. Sebagai contoh, saya akan pilih uncover ni kan. Just tekan preview untuk tengok. Nampak dia akan jadi macam tu. Selepas itu, jika anda tersilap meletakkan transisi di slide anda juga boleh kembalikan kepada asal. So jika ni dia akan tak ada transisi pun, just kosong je. Dia akan masuk macam tu je. So jika nak transisi, just letak je, pilih je. Kalau tersilap, tekan none. Effect option. So jika di sini option ni, anda boleh customize sendiri transition anda. Sebagai contoh, saya akan tekan ni kan, transition push, tekan effect option. So di sini anda boleh lihat dia ada option untuk from bottom, from left, right dan top. Di sini anda boleh customize sendiri untuk transition tu daripada bawah, daripada kiri, kanan ataupun daripada atas. So just tekan je yang mana-mana anda inginkan. So sebagai contoh, from right, tekan preview. Nampak dia akan, transisi dia akan berubah kepada kanan daripada bawah tadi. Next option is timing. So timing ni kita boleh adjustkan sound ke dalam transisi kita. Sebagai contoh, yang pertama ni sound kan. So untuk sound ni kita boleh masukkan bunyi ke dalam
slide kita. Sebagai contoh, kita boleh masukkan ni, drum roll. So jika kita preview, nampak slide kita akan ada bunyi drum roll. Untuk presentation yang lebih profesional, anda tidak digalakkanlah letak bunyi, kecuali presentation yang casual, so kita tidak akan letak bunyi, no sound. So next is duration. Duration ni adalah masa untuk transisi itu berlaku. Sebagai contoh, default 1 saat saja. So jika kita ubah nilai ni kepada 2 saat, transisi itu akan menjadi 2 saat. Jika tekan preview, nampak transisi itu akan lambat sedikit dan akan bertukar kepada 2 saat. Kita boleh customize sendiri je ni, berapa saat yang kita perlukan. Seterusnya adalah advanced slide. Advanced slide ini sebagai contohnya, presentation ni, jika kita present, untuk menggerakkan slide kita perlu tekan mouse kan. So untuk advanced slide ni kita tak payah tekan mouse pun. So, kita boleh set berapa masa untuk dia berubah slide. Sebagai contohnya, kita tekan untick on mouse click, tick after. So di sini anda boleh set masa yang anda perlukan itu berubah. Sebagai contoh, 5 saat kan, 5 saat. Slide ini akan berubah selepas 5 saat. Ok, seterusnya ada option apply to all. Apply to all ni, jika anda tekan apply to all, setting-setting yang di dalam slide ini semua akan pergi kepada slide yang lain. Sebagai contohnya, slide ini akan dapat setting yang sama untuk slide ini. So anda boleh lihat, nampak transisi untuk slide ini push kan. So untuk slide pertama push, no sound dan macam-macam yang sama saja. Seterusnya adalah animasi. So animasi ni kita boleh gunakan untuk objek di dalam PowerPoint. Sebagai contoh, objeknya adalah ni, macam ni. Teks boleh dijadikan objek macam ni. Contoh, image boleh dijadikan objek. Untuk menganimasikan objek tertentu, mula-mula sekali kita perlu pilih dahulu objek tersebut. So selepas itu anda pergi ke ribbon, dan di sini ada animation kan. Tekan tab animation. So di sini ada option, iaitu preview, animation, advanced animation dan timing. So di sini anda boleh pilih animation apa yang anda perlukan. So sebagai contoh, saya akan animasikan objek ini. Klik more. Anda boleh lihat banyak lagi animasi yang boleh anda buat. Sebagai contoh, di sini ada entrance, emphasis, exit, motion path dan sebagainya. Untuk entrance, animasi ni kita gunakan untuk objek itu masuk ke dalam screen persembahan, screen presentation. Seterusnya emphasis. Emphasis ni digunakan untuk objek yang telah ada di dalam screen persembahan ataupun presentation itu. Exit pula jika digunakan untuk objek untuk meninggalkan screen persembahan ataupun presentation itu. Motion pass pula, animation ni kita boleh guna untuk membentuk laluan ataupun animasi laluan, seperti pergerakan dan sebagainya. Pilih saja. Sebagai contoh, jika ingin entrance, saya boleh pilih fade. Anda boleh tahu jika objek itu ada animasi ataupun tidak dengan numbering di sini. Nampak ada nombor 1.
So objek ini ada animasi. So untuk preview animasi kita ni, kita just tekan di sini, butang di sini, play animation. Kita tekan, nampak ada animasi sedikit untuk objek ini sahaja. Okay, seterusnya kita akan belajar tentang effect option. So effect option ni, sekiranya anda pilih animasi anda, so anda boleh buka effect option. So effect option ni kita boleh customize sendiri animasi tersebut. So sebagai contoh, animasi saya wipe kan. So jika saya tekan effect option, so saya boleh pilih sama ada untuk wipe daripada from bottom, from left, right ataupun from top. So saya boleh pilih di sini. Sebagai contoh, saya akan from left, so daripada kiri. So jika saya preview, animasi tersebut akan daripada kiri. Nampak? Daripada kiri, start daripada kiri. Saya juga boleh customize lagi. All as object, sebagai satu objek ni, sebagai semua huruf ni akan jadi wipe daripada kiri serentak ataupun by paragraph. By paragraph ni macam satu line dan satu line. Sebagai contoh, saya preview. Nampak? Satu line dan satu line. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang add animation. Add animation ni sebagai contoh, jika kita ingin tambah lagi satu animasi ke dalam objek ini, kita tidak boleh tekan option ni. So jika kita tekan option ni, dia akan tukar je animation tadi yang kita pilih. So untuk tambah lagi animation ke dalam objek ini, kita boleh tekan add animation. Jika kita tekan, so dia sama je macam menu tadi. Add animation, mana animation yang kita mahukan. Sebagai contoh, mouse. So kita tekan, so nampak dia ada dua animation dah di dalam objek ini. So jika kita preview, nampak ada dua animation untuk objek ini saja. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang animation pane. Animation pane ni jika kita tekan, nampak dia akan keluar option di sini. Option ni kita boleh lihat animation mana yang akan terjadi dahulu. So sebagai contoh, nampak ni animation 1, 2, 3, 4. So ada 4 animation di dalam slide ini. So kita boleh arrange ataupun kita boleh susun semula animation mana yang kita perlukan. Kita boleh heret animation part kepada tempat kedua untuk dia start dahulu. So di sini juga kita boleh customize berapa masa untuk animation tu berlaku. Nampak? Boleh jadi 1 second. So kita boleh tarik lagi sampai 2 second dan macam-macam lagi. Kita boleh customize sendiri berapa lama kita mahukan animation tu terjadi. Seterusnya kita ada option trigger. Trigger ni jika anda inginkan animasi tu terjadi, anda boleh nampak on click off kan. On click off ni kalau kita pilih picture tu, tekan klik pada picture tu, animation tu akan terjadi. Okey, seterusnya timing. Anda boleh pilih sama ada anda inginkan animasi tu terjadi selepas klik atau previous ni, macam animation tu akan terjadi pada satu sejak. Selalunya kita gunakan after previous sahaja. So delay ni kita boleh setkan delay dia, delay berapa lama delay animation itu, duration berapa lama animation akan berlaku. Sebagai contoh 1 saat, kita boleh tekan 1 saat. Delay kita nak delay 2 second ke 2 saat, dan itu saja. Saya harap anda semua boleh faham apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.